Assalamualaikum. Okay, kejap tunggu kawan-kawan kita masuk sekejap. Sekejap Hui, pakai topi Dif Mikai Amsyah, Al-Huda, Syaitu Yuna. Oh. Banyak kelas for ihtiram tu lepas kelas ni Betul tak? Amsyah, ramainya lah. Okay, we wait for another maybe 2 or 3 minutes and then we start our class. Muaz. Lama tak nampak. Awak potong rambut Muaz? Ha? Ada buku ke tanya Ustaz? Buku mana? Tak ada. Tak nampak kurus sikit dah tu? Ni dia dusta semata-mata Ustaz. Kurus tak mana? Kurus tak jari je. Kerja kau work from home Kak hari ni work from home seminggu 3 hari. Oh. Dah boleh duduk dulu. Okay, kejap Kalau awak 5 latih. 5 latih berapa orang semua 20. 20 ke Sama dengan 5 alim Okay, boleh. Betul lah Ustaz kata. Yang for ihtiram tahun lepas banyak kelas ni. Udah. Laila. Hai Laila. No. Betul lah. Mikael Amsyah. Mikael kat rumah Mikael? Kat rumah? Nampak macam kat hotel je? Kat rumah rumah. Bilik awak Bukan bilik mak saya. Bilik mak awak. Kenapa Muaz? Dah bosan duduk rumah. Bosan? Bukan awak suka duduk rumah ke? Itu kan Ustaz tanya tu siapa suka duduk rumah? Lepas tu awak cakap bosan, dah bertahun-tahun duduk rumah. Lepas tu awak cakap saya suka duduk kat rumah Ustaz. Ustaz pun apa lagi? Ustaz pun telefon lah Perdana Menteri. Ustaz kata buat rumah. Itulah. Buat macam mana? Keadaan memaksa. Satu hari kes 4,000. Awak nak tahu Ustaz punya jangkaan lah. Kalau berterusan macam ni, Ustaz rasa lah mungkin sampai tengah tahun lah. Ustaz rasa lah first, sekarang ni memang dah sampai raya Cina sampai tahun baru Cina, Ustaz rasa memang dah habis lah tu. Itu memang dah PKP dah. Raya ni pun sama juga ke Ustaz? Raya kat rumah bosan. 2 raya. Sebab Ustaz rasa macam ni sebab diorang dah tulis lah. Kalau lah PKP habis awal, awak akan datang sekolah 8 Mac. 8 Mac tu kalau PKP habis awal. Tapi kalau ikut cara dah 3,000 setiap hari, macam payah je nak datang sekolah awal ni. Sebab sekolah pun 10 sekolah dah tutup kan semalam. Oh ya? Ada dah kena sekolah menengah sekolah dekat Terengganu tu. Oh. Dah lah student tak lama tapi sekolah-sekolah tutup sebab satu cikgu pergi meeting. So dia spread dekat 10 sekolah. Itu yang susah tu. Cikgu tu pun tak berniat kan, dia tak tahu. Itulah. Sebab dah memang kena pergi meeting kan. Tapi memang dia kalau ikut pattern, walaupun PKP habis sekolah ni dia lambat betul nak buka dia. Memang sebab kita nak make sure semua memang betul safe. Selamat je budak. Itu yang macam susah tu, walaupun dah habis PKP pun kadang sekolah macam tarik jauh lagi kan. Kesian kat diorang ni. Tadi ada seorang
budak darjah 6 tahun lepas. Dia hantar ramailah anak-anak murid kita pergi alami gombak. Saya kata tak apalah, kesian lah, batch diorang memang antara batch yang tiba-tiba dah habis. Yelah, betul. Even macam budak SPM pun macam apa hala tuju dia orang sekarang tak tahu apa jadi tahun lepas punya, kan? Saya rasa budak SPM tahun ni kira macam asal lepas je lah. Betul. Dah tak ada semangat lah. Budak-budak dah dah prepare, betul-betul study, macam continue study tapi tak ada penghujung. Betul. Kesian kat dia orang. Macam hari tu tengah trial kan. Tengah trial 3 paper tak ingat. Habis. Lama-lama esok semangat tu menurun semua budak. Kesian budak. Tahu Kak. Apalah macam mana. Ni budak-budak ni pun rumah tak nak badan. Apa pasal ustaz pula ibu semua lain semua tempat-tempat. Saya macam mana Kak rumah balik kampung Kak? Alah. Tak boleh lah. Jangan Ustaz, nanti raya seorang-seorang je tu. Saya tengah fikir macam mana nak balik ni. Tahu kan? Itulah sebenarnya ni. Okay. Nak balik kampung terobos je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar jawab pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Thank you so much. I appreciate your efforts. And again, we are in front of our laptop. Until when? I don't know. Kita pun tak tahu sampai bila kita akan duduk di depan laptop. Dan Ustaz sangat mengharap. Mata saya dah mulai kabur. Masuk kelas je kabur. Tengok game ni cerah. Mana boleh macam tu. Okay, but somehow I know that this is so difficult for us to have this kind of class. Untuk kita buat satu kelas online, Ustaz faham dia bukan saja susah di peringkat awak, susah di peringkat mak ayah awak, susah di peringkat cikgu, susah di semua benda. Ustaz faham keadaan tu, and that's why I appreciate your efforts to join the class. But I want all of you to bear in your mind. Dengar betul-betul apa Ustaz nak cakap. Anak-anak murid Ustaz, outside there, dekat luar sana, there is a lot of students. Ramai pelajar dekat luar sana. Your friends, kawan-kawan awak, they want to learn, they want to study with their friends. They want to learn with their teachers. Dia orang nak belajar dengan cikgu-cikgu. But with this situation, dengan keadaan sekarang ni, kita hanya boleh buat dengan online sahaja. Awak bayangkan dekat luar ada satu orang pelajar Darul Mustafa. Ada seorang pelajar Darul Mustafa, kawan kita. Baru ni Ustaz WhatsApp dia tanya, kenapa tak masuk kelas? Dia ada masalah yang membuatkan dia tak boleh nak masuk kelas.
So itu adalah kekangan. Dia kata, Ustaz saya nak belajar tapi saya tak boleh nak masuk kelas. Itu kekangan-kekangan kawan-kawan kita. Ramai lagi orang kat luar sana yang susah, yang mak ayah tak mampu nak beli internet. But all of your parents sacrifice banyak benda. Mak ayah awak korbankan banyak benda for you to learn, untuk awak belajar. So make sure you grab these chances, you grab these opportunities in order to make you a better person. Awak ada peluang, mak ayah awak bagi macam-macam. Ada telefon, ada laptop. Tak cukup dengan laptop, ada iPad lagi. Tak cukup dengan iPad, buat kelas depan TV lagi. Semata-mata untuk awak belajar. So pastikan awak belajar betul-betul. I really understand if you feel tired. Ustaz faham kalau awak rasa penat. It's okay. We as a normal human being, we feel tired. Ustaz faham. Tetapi if you get chance to join the class, please appreciate your time. Pastikan awak hargai masa awak. Learn. Sekejap Okay, belajar betul-betul. Okay. Now, that is number 1. Number 2, anak-anak murid Ustaz, start from today, start from this year, nama kelas dah bertukar. 5 Latif, 5 Alim, 6 Rashid. 2 salam Ustaz. 2 salam, bukan salam 2 salam. Banyak nama kelas bertukar. Ada Aflah lah. Lama tak nampak Aflah. Kelas, ingat. Itu semua sebab kalau awak perasan nama-nama kelas kita pada tahun ni, we change it to the Asmaul Husna. Nama Asmaul Husna, nama Rashid, nama Hakim, itu semua nama-nama Asmaul Husna. Okay. Number 3. Okay. Start from this year. I think the previous teacher already explained to you, we will start the campaign or the program 1 week, 1 hadis. Maksudnya apa? Before we start our class, the teachers of all subject, cikgu-cikgu untuk semua subjek will introduce you, will explain to you tentang hadis. Cikgu-cikgu akan baca satu hadis sebelum mulakan kelas. Every day and every subject, we will have 1 hadis to explain to you. Okay, for example, cikgu Math pun akan terang, cikgu English pun akan terang, cikgu Sains pun akan terang. Okay, we choose 1 same hadis and we keep repeating it in 1 week. So awak akan faham. Okay, Ustaz akan tunjuk dekat awak. I will show you the book that we will use. We call it as 30 hadis for children. Sabar. Muaz, bukan buku tu lagi. Sabar dulu, sabar. 30 hadis for children maksudnya adalah setiap satu hari, setiap satu minggu kita akan ambil satu hadis. For example, for this week we will learn about tadi awak belajar hadis apa tadi? Muaz, hadis apa tadi Muaz? Niat. Pandai. Niat apa? Niat solat ke niat puasa? Niat sebelum buat benda. Niat sebelum buat benda. Pandai, niat sebelum buat benda. Okey. Cikgu tunjuk tak buku ni tadi? Okey, tunjuk. Okey, kau nampak kita ada 30. Okey, 30 hadis untuk kita bacakan kepada awak. Okey, for example, number 1. Okey, this is the hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara itu bergantung kepada niat. Awak nak buat apa saja perkara mestilah dengan niat. Kalaulah niat awak baik, awak dapat pahala. Kalau niat awak jahat, awak dapat dosa. For example, Raihan Sumayyah datang sekolah niat nak pukul Hadif, dapat dosa. Muaz datang sekolah niat nak makan, dapat pahala sebab buat benda yang baik. Mikael Amsyah datang sekolah niat nak tolong kawan-kawan belajar, dapat pahala. Yumna niat datang sekolah nak ambil barang Adriana, dapat dosa. That's why your deeds depend on your intention. Awak punya amalan yang menjadikan sesuatu perkara tu baik ataupun buruk, mestilah dengan niat. Kalau niat awak baik, perkara tu akan jadi baik. Kalau niat tu jahat, perkara tu akan jadi jahat. For example, awak ada
handphone, awak ada laptop, you have your own gadget. So it's depend on your niat. Dia bergantung kepada niat awak. Awak punya niat tu untuk buat apa? Awak guna handphone tu, niat awak untuk tengok kelas, join kelas. So you will get the reward from Allah. Ya, Muaz? Main game? Main game. Soalan yang baik. Siapa boleh jawab soalan Muaz? Ustaz, saya ada telefon. Niat saya nak main game. Dapat pahala atau dapat dosa? Can someone explain to me? Dapat pahala kalau boleh kontrol, kalau dapat. Kalau tak boleh kontrol, dapat dosa. Pandai. Dia akan dapat pahala, bukan dapat pahala lah. Dia akan dapat, awak cakap, saya nak main game ni sementara, contoh for example, awak pernah main game Pokemon tak? Pernah main game Pokemon? Haram, tak boleh. Bukan Pokemon Go, yang tengok tu Pokemon Go. Ini Pokemon biasa. Pokemon yang lama-lama. For your information, some of my friends, they learn English through the games. Diorang main game semata-mata untuk belajar bahasa Inggeris. So kalau awak main game untuk belajar, katakan awak main game tu untuk dapat something, so you will get the reward. Awak dapat pahala lah sebab nak buat benda yang baik. Tetapi kalau awak main game semata-mata, Ustaz, saya nak main game sebab saya dah tak nak dengar dah. Saya tak nak buat kerja rumah, saya tak nak tolong mak saya nak main je game. Itu dapat dosa. Sebab awak memang tak nak buat apa, awak tak nak dengar apa yang mak ayah awak cakap, kira nak main game je. Itu tak boleh. Faham Okay, clear. Ingat, kalaulah niat awak baik, awak dapat pahala. Niat awak jahat, awak dapat dosa. Kalau awak buatlah. For example, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau awak niat nak buat baik, awak dah dapat pahala dah. For example, Raihan cakap, okay, saya nak masuk kelas, nak belajar. Dapat pahala. Tak masuk kelas lagi, baru niat nak buat baik, dapat pahala. Tetapi baiknya Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalaulah awak niat nak buat jahat. For example, if you want, kejap lagi nak pergi sekolah, buat nak curi barang kawan lah, tak dapat dosa lagi. Once awak dah mencuri, baru dapat dosa. Punyalah baik. Kalau awak niat nak buat baik, dapat pahala. Niat nak buat jahat, tak dapat apa lagi. Tapi awak buat jahat, baru dapat dosa. Ingat. So, okay, ingat. Ini semua, okay, bahasa mudahnya, lesson dia. Allah judge our good deeds based on our intention. Allah akan bagi pahala kalau kita dapat niat yang baik. Okay. Allah akan bagi pahala kalau kita buat dengan baik. Okay, I think that's all from me for the introduction. Introduction kita akan start dengan hadis. What is hadis? Hadis ni adalah setiap perkara yang datang daripada Rasulullah. Sama ada perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, percakapan Rasulullah, itu dikira hadis. So hadis yang kita baca ni, siapa yang cakap? Rasulullah yang cakap. Apa saja yang keluar daripada mulut Rasulullah itu dinamakan hadis. Hadis. Perkara-perkara yang Rasulullah terangkan itu namanya hadis. Okay? Okay, now. Okay, dah habis. Okay, stop. Kita akan mulakan kelas kita. Okay, now. Kelas anak-anak murid Ustaz. Muaz, can you show me our book, Muaz? Okay, semua tengok Muaz. Semua tengok Muaz tu. Tengok Muaz. Okay, tunjuk Muaz, tunjuk kawan-kawan awak buku tu. Okay, kelas anak-anak murid Ustaz, listen carefully for this year. I think all of you got that textbook. Okay, thank you Muaz. Muaz, tolong buka buku tu, tunjuk kat kawan-kawan. Jangan bukalah tengah-tengah sikit, Muaz. Dekatkan sikit Muaz. Tekoh Okey, Muaz, cuba awak tengok sikit dia tulis apa tu Muaz? Tulis apa? Dia tulis Arab ke, tulis Jawi ke, tulis Cina ke apa tu? Jawi, pandai. Thank you. Anak-anak murid Ustaz, okay. For this year, we will learn in Jawi. Yay. Mulai pada tahun ini, tasawur Islam
we will use buku Jaiz punya textbook dalam tulisan Jawi, but don't worry. I really understand some of you still cannot. Thank you Noh. Thank you Noh. Some of you still cannot read Jawi well. So, this year we will learn Tasawur Islam, writing dalam Jawi, explanation dalam bahasa Melayu. So you won't feel confused. Tulis Jawi, speaking dalam bahasa English. Apa benda ni Ustaz? Nak Jawi pun pening. Contoh benda ni Ustaz pernah buat waktu darjah 1-2 tahun lepas. Tulis Jawi, explain English. Diorang pun apa benda ni Ustaz? Susah. So this year kita akan standardizekan, since we use the textbook from Jaiz, we will learn in Malay. Kita akan terangkan dalam bahasa Melayu, kita akan gunakan Jawi. Sebab apa? Sebab Ustaz nampak penguasaan Jawi dalam kalangan Al-Amin Darul Mustafa agak lemah. Ramai orang masih lagi belum boleh baca Jawi. Moga-moga bila kita belajar Tasawur Islam dalam Jawi, awak boleh dapat 2 benda. Yang pertama, awak dapat isi dia, awak akan dapat belajar Tasawur Islam dengan lebih baik. Yang kedua, awak dapat baca Jawi dengan betul. Okay. Clear? Okay. But for this week, kita ada 3 kelas. Ustaz akan jumpa awak pada hari ni, esok dan juga hari Khamis, saya ingat Ustaz. Khamis ke Rabu, saya ingat Ustaz. Tak ingat lah. Friday. Friday, hari Jumaat Ada hari Monday, Tuesday, Wednesday dengan Friday. Ya, ada 3 hari. Okay, so listen carefully. Untuk minggu ni sahaja, I will not start our topic for primary 5. Ustaz tak akan mulakan lagi tajuk primary 5. Kita akan buat revision dulu apa yang kita dah belajar pada tahun 2020. Ustaz, saya tak ingat apa dah Ustaz. Tak apa, don't worry. Kita akan go through. Hi Arfan, how are you? Okay. I'm in my car. Where do you want to go? Nenek house. Nenek house. Dekat mana rumah nenek awak? Not that far, but I don't know where. Okay, don't worry. Okay, kita akan mulakan kita punya revision dulu. Ustaz nak tengok awak ingat lagi ke tidak? Okay, Tasawur Islam divided into 4 major topics. Kita dah belajar Tasawur Islam terbagi kepada 4 topik yang besar. Number 1, someone can tell me number 1. Akidah. Bagus. Number 1 is Akidah. Number 2. Adab. Betul. Fiqah. Is Fiqah. Number 3. Sirah. Good. Number 3 is Sirah. Number 4. Kelak. Okay, bagus. Maksudnya awak ingat lagi. Bagus. Benda yang Okay, what is the meaning of Akidah? Kita belajar apa dalam Akidah? What did we learn in Akidah? Belief. Siapa yang cakap tadi tu? Ustaz dengar macam cakap ulfah. Good. Akidah adalah benda yang kita kena percaya. Kita belajar sesuatu perkara berkaitan dengan benda yang kita tak nampak. Can someone tell me what is the unseen things? Benda yang kita tak nampak. For example, dosa kita. Malaikat. Dosa. Malaikat. Pahala. Allah. Syaitan. Jin. Syurga. Neraka. Padang mahsyar. Semua tu kita tak nampak. Tetapi kita kena percaya. That is what we will learn in Akidah. Okay, bagus. Awak dah ingat dah. Fiqah. What is the meaning of fiqah? Kita belajar apa dalam fiqah? Pandai. Siapa cakap tu? Siapa yang cakap tu? Bagus. Fiqah we will learn. Ustaz kena tulis ni. Kalau cakap macam ni nanti tak ingat. Okay. Number 1. Akidah kita belajar perkara yang kita kena percaya. Akidah means belief. Fiqah kita belajar apa tadi? Siapa Ustaz dengar tadi tu?
Hukum. Benda yang kita kena buat dan benda yang kita tak boleh buat. Bagus. Haram dan halal. Pandai. Siram sejarah. Siram means story. Sejarah. Bagus. Akhlak means adab ataupun manners. Manners. Bagus. Adab ni benda yang susah nak buat tapi senang nak buat. Senang dengar tapi susah nak buat. Pandai. Bagus. Ustaz rasa kelas awak ni bagus. Okey. Bagus. Okey, now Allahumma salli ala Muhammad. Kita teruskan lagi ke slide yang nombor 2. Okey, iaitu untuk for this class Ustaz kita akan buat revision berkaitan dengan akidah. Akidah dulu Okey, what is akidah? Iaitu kita belajar sesuatu perkara yang belief, kita belajar sesuatu perkara yang kita kena percaya. Okey. Kita belajar sesuatu perkara yang tidak nampak berkaitan dengan Allah dan wajib kita percaya Ustaz tak nampak. Tengok sahabat Ada magic ni. tulisan putih. Sahabat magic. Teng. Tahu. Kita belajar sesuatu perkara yang tak nampak berkaitan dengan Allah dan wajib kita percaya sepenuhnya. Ustaz, nampak Allah kecil. Sebab dia Ustaz terpaksa gunakan power Ustaz lebih sikit. Dah Ustaz padam. Ustaz guna caps lock. Mana ada? Dah. Ting. Okey, bagus. Okey, terus. Okey, Ustaz nak tanya awak. Tajuk apa yang kita dah belajar akidah pada tahun 2 pada awak darjah 4? Can someone tell me? Apa tajuk? Apa? Percaya dia dengan percaya. Tak, maksud Ustaz, waktu awak darjah 4 hari tu, awak belajar tajuk apa? Tajuk apa Ustaz? Percaya kepada qada Rukun Islam ataupun iman. Bagus, rukun Islam, rukun iman. Terima kasih Khalif. Okey. Disebabkan Khalif dah cakap, Raihan ingat. Bagus. Okey Raihan, sekejap Raihan Bagus Raihan. Okey, number 1 Ustaz nak test sikit. Rukun, Ustaz dah ni dah. Ustaz nak tanya Yumna. Rukun Islam, apa maksud rukun Islam? Kita kena percaya. Baik. What is meaning of rukun Islam? Kita kena buat. Pandai perkara yang kita kena buat. Rukun Islam ada berapa? 5. Okey, stop. Ustaz nak test orang-orang ingat ke tidak ni. Jangan tengok Google. Ustaz tahu awak tengok Google, Ustaz tembak awak itu rumah Ustaz. Mikael Amsyah, rukun Islam number 1 is? Syahadah. Pandai, bagus, syahadah. Number 2, Raihan Sumaya. Solat 5 times a day. Good. Okay, number seterusnya Ustaz nak tanya Al-Huda. Number 3 Al-Huda. Fasting during? During Ramadan. During Ramadan. Okay, number 4. Wan Syahir. Haji. Apa haji number 4 Muaz? Number 4 apa Zakat. Zakat. Zakat dulu. Number 5 baru haji. Dekat mana Saat dah Muaz? Mekah. Boleh tak buat haji dekat gambar Mekah? Tak boleh. Gambar tak boleh. Nanti Ustaz saya dah beli sejadah ada gambar Mekah. Saya baru je buat haji dengan adik saya semalam. Ustaz dia jaya Okey, bagus Okey, rukun Islam. Okey, next rukun iman. What is the meaning of rukun iman? Someone? Kita kena percaya. Bagus, rukun iman. Things that we have to believe. Perkara yang kita kena percaya. Bagus. Ada berapa? Ustaz nak tanya dulu. Aduh, poin laju sangatlah. 2, 3, 4, 5, 6. Okey.
Now, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz. Ya sayang. Siapa Kenapa tu? satu ada koma? Sebab nombor 1 dia ada titik. Okey. Aflah Batrisha, number 1. Rukun iman number 1. Aflah apa? Aflah Batrisha. Aflah Batrisha, are you there? Aflah Batrisha. Ada. Tak ada. Number 1, someone believe in believe in Allah. Allah. Ingat, mula-mula believe in Allah. Number 2, believe in Malaikat. good. Malaikat. Number 3, believe in Kitab. Rasul. kitab dulu. Number 4, believe in Rasulullah. bagus. Number 5, believe in Day of Judgment. Judgment. Qadar. Kiamat. Believe in kiamat. Number 6, Believe believe in in qadar. bagus. Qada and qadar. Okay, good. Awak masih lagi ingat? Bagus, bagus. Kita teruskan lagi. Kemudian apa lagi tajuk yang kita dah belajar dalam akidah tahun lepas? Tidak. Tajuk akidah apa yang kita dah belajar tahun lepas? Kita belajar dekat sekolah dulu. Tanya kat sekolah pula. Sekolah banyak. Yang mula-mula lepas PKP tu kita belajar apa? Kita belajar ini itu. Ini itu kita dah belajar sifat 20. The attributes of Allah. Sifat-sifat yang ada pada Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi. Itu semua tu sifat 20. Tetapi anak-anak murid Ustaz, not all of sifat 20 I taught you last year. Ustaz tak terangkan awak pun daripada wujud. Kita ada beberapa sifat sahaja yang kita belajar pada tahun lepas. Can someone tell me list all sifat 20 that we learn last year? Siapa ingat? Ilmun. Apa? Ilmun. Bagus. Ilmun lagi. Hayun. Sama. Basar. Apa? Pandai, ingat lagi, ada yang lagi ingat. Ada satu lagi. Iradah. Raihan cakap iradah. Ada satu lagi yang awak terlupa. Apa dia? Apakah benda dia? Dia start dengan huruf Q. Qudrah. Pandai. Qudrah. Okey, Ustaz nak tanya. Ilmun, siapa ingat apa maksud ilmun? Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Wih, baguslah. Allah knows everything. Allah tahu semua benda. Good. Ayun, Allah is immortal. Allah, macam mana awak boleh ingat ni? Allah is immortal. Maksudnya Allah tahu. Boleh mati. Ya, Allah tahu pula. Allah tak boleh mati. Allah hidup selama-lamanya. Sama. Allah boleh dengar. Allah listens everything. Allah can hear everything. Good, bagus. Ingat lagi. Basar. Allah boleh nampak apa-apa sahaja. Siapa yang cakap ni? Bagus. Allah sees everything. Bagus. Iradah. What ini? Iradah apa? Siapa ingat iradah apa? Allah can. Allah can? Allah can do everything. Pandai. Good. Allah can do everything. Allah boleh buat apa sahaja. Bagus. Qudrah. What is meaning of qudrah? Allah can. Allah ada kuasa. Sikit lagi. Is the most Powerful. Ya, Allah is the most powerful. Allah ada kuasa. Bagus. Anak-anak murid Ustaz, this is the topic that we learn last year. We learn yesteryear.
Million years saja. Okay, which is Qudrah? Why is mean of Qudrah the most powerful? Okay, Ustaz pergi sepintas lalu saja. Ingat anak murid Ustaz, Qudrah bermaksud Allah berkuasa ke atas setiap perkara dalam dunia ni. Allah ni setiap apa yang Allah cipta, all of His creation, Allah have the power on it. Allah ada kuasa ke atas semua benda. Allah boleh, dengan kudrah yang Allah ada, dengan kuasa yang Allah ada, Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Itu kita namakan dia sebagai iradah. Ingat anak murid Ustaz, dengan kuasa yang Allah ada, dengan kudrah yang Allah ada iradah. Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Allah boleh tukarkan Muaz jadi Naruto. Allah boleh tukarkan Yumna tiba-tiba jadi baby balik. Allah can change Arfan from Arfan to the Arina. Allah can change Raihan tiba-tiba Raihan tukar jadi Mikael Amsyah. Mikael Amsyah tukar jadi Raihan. Allah boleh buat semua tu. Allah boleh buat Laila, daripada Laila tiba-tiba jadi Al-Huda. Allah boleh buat Hadif Zakwan dengan kuasa dan iradah dia. Allah boleh buat kulit Hadif warna pelangi, merah, biru, kuning, hijau. Allah boleh buat Wan Syahir, tiba-tiba Wan Syahir botak. Allah boleh buat anak-anak murid Ustaz, because Allah have the qudrah and iradah. Allah ada semua benda tu. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya ilmun, Allah knows everything. Setiap satu benda yang ada dekat dunia ni, dekat semua tempat Allah tahu. Awak tak boleh sembunyi. Your secret, your deep secret, awak punya rahsia yang sangat-sangat. Apa? Setiap satu benda yang Allah tahu semua benda. Seterusnya adalah Hayyun. Hayyun means Allah is immortal. Why is immortal? Allah ni dia tak mati dan hidup selama-lamanya. Ustaz tanya awak. Ustaz nak tanya Raihan lah. Raihan? Ya. Apa akan jadi kalau Allah mati? Nanti kita semua tak ada kat sini. Kenapa? Sebab Allah yang buat semua benda. Pandai. Good. Lagi satu Ustaz saya. Ya. Terus. Kalau orang mati maksudnya dia lemah lah. Kalau orang mati maksudnya dia lemah lah. Pandai. Kalau Allah mati maksudnya Allah bukan qudrah lah. Bagus. Bagus. Kalau tak ada Allah, dunia ni jadi tak betul. Semua orang berbuat. Good. If Allah die, kalaulah Allah mati, kita semua takkan ada lah sebab Allah yang cipta kita. Siapa yang nak bagi kita makan? Siapa yang nak bagi kita bernafas kalau bukan Allah? Bagus. Okay, seterusnya is sama'. What is meaning of sama'? Sama' means mendengar. Allah boleh dengar semua benda yang awak cakap. Tak kisahlah awak bercakap ke. Allah boleh dengar suara semut. Semut tengah berjalan-berjalan, dia jumpa semut yang lain, dia bagi Assalamualaikum. Allah dengar. Assalamualaikum. Awak punya kutu atas kepala tengah buat kenduri pun Allah boleh dengar. COVID-19 tengah bersembang pun Allah boleh dengar. Setiap satu benda Allah boleh dengar. And last but not least is basar. What is means of basar? Basar mean Allah melihat. Allah boleh nampak dalam perut Mikael Amsyah tadi dia makan apa. Allah boleh nampak dalam mulut Hadif tu dia gosok gigi ke tidak. Allah boleh nampak. Allah boleh tengok Al-Huda. Al-Huda sekarang ni tengah buat apa tu. Dekat belakang dinding tu ada apa. Allah boleh nampak. Allah boleh nampak di bawah meja Laila ada apa. Semua Allah nampak. No freeze. Dia freeze. Itu ada kita dah belajar berkaitan dengan sifat wajib Allah. Kita akan pergi laju saja sebab kita nak buat revision supaya awak boleh ingat. Sementara kita nak masuk tajuk baru nanti. Okey, seterusnya. Okey, habis sifat wajib Allah. Habis. Tutup. Kemudian apa lagi yang kita dah belajar pada tahun lepas? Can someone tell me? Lepas kita belajar sifat Allah, kita belajar sifat apa pula? Sifat Rasul. Pandai sifat Rasul. Thank you. Can someone tell me how many sifat that Rasul have?
Sifat Rasul ada 3. Number 1 Khalif. Number 1 sifat wajib. Number 2 Mustahil. good. Sifat mustahil. Number 3 Harus. Bagus. Number 1 is sifat wajib. Number 2 is sifat mustahil. Number 3 is sifat harus. Bagus. Okay. Ya, saya. Kalau kat masjid Madinah tu kan tak ada guard yang jaga Nabi tu kan. Semua orang nak tengok muka dia macam mana. Muka siapa? Muka Nabi lah. Memang Nabi lah. kan makam dekat kat situ. Macam mana tengok muka Nabi? Nabi kan ada dalam makam dia. Okey, sedikit disebabkan Muaz dah sebut. Anak-anak murid Ustaz cerita luar topik sikit lah. Anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Kalau untuk pengetahuan awak, syaitan kalau dia masuk dalam mimpi awak, Anak tak nak. sabar, tak habis cakap lagi. Kelas? Mimpi kita kan ada 2, mimpi yang baik ataupun mimpi yang tak baik. Dan syaitan ni ada mimpi tak baik tu macam mimpi pelik kan. Tiba-tiba nampak Ustaz nampak katakan kan, Ustaz nampak Ustaz rasa macam ada Syah tadi. Mana Syah? Ada Syah lah, lama tak nampak Syah. Aduh. Katakan Ustaz mimpi Syah kan. Syah badan manusia, kaki kuda. Oi, macam mana tu? Itu mimpi pelik lah tu. Contoh. Bacalah doa sebelum tidur. Lama tak nampak Syah Okey, katakan itu semua mimpi pelik. Tapi sebab Muaz cakap tadi kan, untuk pengetahuan awak anak-anak murid Ustaz, syaitan ni dia boleh masuk dalam mimpi awak dan dia boleh menyamar jadi semua orang. Dia boleh menyamar jadi macam-macam. Dia boleh menyamar jadi Nabi Adam, dia boleh menyamar jadi Nabi Idris, dia boleh menyamar jadi nabi-nabi. Tetapi syaitan tak boleh menyamar dan dia tak boleh tiru muka Nabi Muhammad SAW. Yang lain semua dia boleh tiru, dia boleh tipu awak. Macam mana kita nak tahu kata mimpi tu syaitan ke? Kalau mimpi yang baik kita akan rasa tenang. Tapi kalau tiba-tiba ada datang pakai serban, pakai jubah, tiba-tiba datang. Esok pergi sekolah, tumbuk muka Aflah. Katakan itu bukan tu, itu confirm syaitan dah tu. Ingat? Nabi Muhammad ni memang special lah. Ya, Nabi Muhammad special. Okay, Raihan tanya, is that why we can't tell our dreams? Oh, good question. Ya, betul. Ada sesetengah mimpi yang kita tak boleh nak cakap. Aflah, you raise your hand. Ya, Aflah. Ustaz, tahun lepas ni dah lama dah. Sebelum ni saya macam selalu mimpi lain. Awak mimpi apa tu? Mimpi macam meninggal lah. Okey. Tapi saya boleh cerita lah mimpi ni. Waktu tu hospital tu gelap lah. Saya pun macam jalan-jalan lah. Tiba-tiba macam ada macam ikut saya. Uish, macam mana tu? Dia pun macam lari lah. Ustaz ingatkan awak mimpi belanja Ustaz KFC ke apa ke? Lepas tu tiba-tiba saya tu sampai kat jalan mati. Tiba-tiba benda tu dia sampai depan saya pun macam ni lah. Duduk, dia takut. Lepas tu benda tu macam dia bawa pisau nak bunuh saya. Asal tiba-tiba bawa pisau tak ni? Tak, saya baca doa waktu tidur tapi mimpi saya baca doa. Mimpi syaitan ke Ustaz? Kita baca doa tiba-tiba mimpi buruk. Dia itulah maksudnya kita doa tu untuk mendapat perlindungan daripada Allah. Mungkin itu ujian untuk Allah. Katakan Ustaz, contoh Ustaz pernah mimpi Ustaz tengah jalan tiba-tiba ada orang main kacau Ustaz. Rupa-rupanya Syah ambil roti kami Ustaz. Tak adalah. Okay, go. Okay, kita sambung. Sembang awak ni sampai bila tak habis. Okay, seterusnya. Okay, anak-anak murid Ustaz, sifat Rasul adalah sifat yang ada pada seseorang Rasul. Cuma yang membezakan adalah sifat wajib, mustahil dengan harus. Can someone explain to me what is the meaning of sifat wajib Rasul? Apa maksud sifat wajib Rasul? Wajib tu maksud dia Nabi ada sifat. Nabi kena ada. Pandai. Nabi kena ada sifat tu. Kalau Nabi tak ada sifat tu, dia bukan Nabi. Bagus. Sifat mustahil. Sifat mustahil?
Mukjizat. Lahir yang daripada Nabi. Pandai. Sifat mustahil yang sifat yang Nabi tak boleh ada. Sifat yang Nabi tak boleh ada. Itu namanya sifat mustahil Rasul. Last but not least, sifat harus. Noh Daniel, what is the meaning of sifat harus Noh? Sifat harus ni. Noh Daniel, what is the meaning of sifat harus Rasul? Noh ada tak tu? Harus ya sifat yang Nabi ada dengan sifat yang Nabi manusia pun ada. Pandai, good. Sifat manusia yang ada pada Nabi. Kenapa sifat manusia yang ada pada Nabi? Manusia. Pandai, itu jawapan dia. Dah sebab Nabi manusia, mestilah Nabi pun ada sifat-sifat manusia. Okey, kita teruskan lagi kita pergi lagi. Okey, sifat wajib. Can someone tell me how many sifat wajib yang Rasul ada? 4. Number 1. 4. Number 1. Amanah. Okey, amanah. Number 2. Siddiq. Okey, good. Number 3. Fatonah. Number 4. Tabligh. Pandai, tabligh. Okey, good. Ingat, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq maksud dia jujur. Nabi mesti jujur. Nabi mesti jujur. Nabi tak pernah tipu. Ingat, all prophets and Rasul never lie to the people. Setiap Rasul tak pernah dan tidak akan menipu. Ingat sampai bila-bila. Nabi tak akan menipu. Okay? All of them are very honest. Okay, clear. Number 2 is amanah. What is the meaning of amanah? Responsible. For example, pandai, bertanggungjawab. For example, the story of Prophet Nuh alaihi salam. Siapa ingat apa yang Allah suruh Nabi Nuh buat? Potong apa? Sembelih anak dia. Bukan, Nabi Ibrahim sayang. Syah, apa yang Allah suruh Nabi Nuh buat? Buat kapal. Pandai, buat kapal. Nanti banjir pula. Pandai, ingat. Allah kata dekat Nabi Nuh, wahai Nuh, buat kapal. Buat kapal, dahlah buat kapal dekat tengah-tengah padang pasir. Kena buat kapal. Tapi Nabi Nuh ni dia ada sifat amanah. Apa yang Allah suruh, kena buat. That is amanah. Good. Number 2 is amanah. Number 3 is tabligh. What is the meaning of tabligh? Menyampaikan. Can someone tell me the story of tabligh? Ada tak siapa-siapa nak bagi contoh tabligh menyampaikan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey, contoh ada tak cerita? Ada. Dia sebarkan untuk masuk Islam lah. Okey, Syah, cerita sikit Syah. Tak apalah. Dia pergi dekat Taif ke? Siapa cakap tadi? Taif. God, dia pergi menyampaikan. Walaupun dia kena baling dengan batu, dia still nak pergi menyampaikan. Anak-anak murid Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala said in the Al-Quran. Allah said in the Al-Quran to the Prophet Musa alaihi salam. Allah kata apa dekat Nabi Musa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia ni taghut, dia ni jahat. Allah suruh Nabi Musa pergi dekat Fir'aun, cakap dia suruh sembah Allah. Ada tak Nabi Musa? Tak nak, nanti kan kena bunuh kan. Sudah. Macam tu. Tak ada. Kan tak nak pergi. Ada tak Nabi Musa cakap tak nak pergi sendiri? Tak ada. Nabi Nuh, setiap Nabi tak akan cakap macam tu. Bila Allah kata pergi, dia akan pergi. Tabligh means pergi, kena pergi. Pergi menyampaikan. Tapi kalau Firaun nak bunuh Nabi Musa takkan boleh punya. Ya, betul. Tapi ada tak Nabi yang kena bunuh? Ramai Nabi yang kena bunuh. Salah seorangnya Nabi. Siapa? Yahya. Pandai. Lagi? Nabi Yahya kena bunuh macam mana Ustaz? Ustaz pun tak ingat. Ustaz tak tahu cerita Nabi Yahya. Tapi ada satu lagi Nabi yang kena bunuh. Nabi Pandai. Siapa cakap tadi? Khalif. Ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kena bunuh. Saya pula. Okey, ya Yumna, Nabi apa lagi kena bunuh? Orang mati syahid lah Ustaz. Okey, go. Ada. Betul. Yahya tu Ustaz akan cari. Ustaz pun tak ingat cerita dia macam mana. Okey. So dia orang mati syahid lah. Ya, mati syahid lah. Kira mati syahid. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Okey, nampak? Yang seterusnya is brilliant. Iaitu Fatonah. Can someone tell me the story of Nabi bersifat Fatonah? Siapa ingat? Yang angkat batu tu Ya, yang cerita Nabi Muhammad angkat batu tu. Okey, betul. Okey, so
Sifat wajib Rasul lawan dia adalah sifat Mustahil. mustahil. Pandai. Apa lawan kepada sifat siddiq? Lazim. Pandai. Ingat siddiq. Siddiq lawan dia adalah kadzib. Ingat, siddiq lawan dia kadzib. Kadzib maksud dia menipu. Nabi tak akan tipu. Kalaulah seseorang Nabi tu pernah tipu, dia bukan Nabi. Rasul. Pandai, bagus. Masih lagi ingat. Bagus. Seterusnya, amanah. Maksud dia Khianat. responsible. Amanah lawan dia? Khianat. Amanah lawan dia khianat. Ingat, amanah lawan dia adalah khianat. Dia tak nak buat. Allah suruh dia tak nak. Okey, bagus. Okey, ingat. Okey, tabligh menyampaikan lawan dia? Kitman. Kitman. Bagus. Kitman maksud dia apa? Hai. Hai Fatona ataupun ingat saya lawan dia balada Ustaz. ya, lawan dia tabligh maksud dia menyampaikan. Tapi lawan kepada tabligh adalah Kitman. kitman, iaitu menyembunyikan. Bila Allah suruh cakap, tak nak, tak boleh. Tak boleh. Okey, seterusnya. Okey, apa seterusnya last but not least, Fatona. Balada. Tak pandai. Okay, Fatona maksudnya bijak. So lawan Lawan dia kepada balada. Fatona Balada. adalah balada, stupid. Tak ada Pandai. Nabi yang tak pandai. Semua Nabi pandai. Anak-anak murid Ustaz, semua Nabi pandai. Tak ada Nabi yang tak pandai. Okay, ingat. Okay. Kita dah belajar sifat wajib Rasul. Siddiq lawan dia kazib. Amanah lawan dia khianat. Tabligh lawan dia kitman. Fatonah lawan dia balada. Balada. Okay, good. Sekarang ni, we move to the last sifat of Rasul, which is sifat harus. Can someone tell me? Sifat yang ada pada Rasul yang ada pada manusia. Okay, give me the example. Makan. Mandi, Makan, Jalan, mandi, berlari, berjalan, berlari, tidur. Buang air kecil. buang air, sakit, jatuh, penat, lapar, gatal, Pelat. Pening. mati, pening, semua ada. Stres, sedih, gembira. Okay, pandai. Bagus Rehan. Kejap. Itu tak okey. Okay, for example. Nabi itu. pernah menari tak Ustaz? Tak. Still tak. Masa tak. Menyanyi? Menyanyi tak pasti. Tak tahu. Okay. For example, okay, itu semua benda yang manusia buat, semua benda yang manusia buat, Nabi pun buat. Tetapi ada beberapa sifat manusia yang Nabi tak ada. Contohnya, Bunuh. pandai bunuh orang ataupun kalau kata balada, okay, go. Ataupun satu lagi ialah gila. Nabi tak akan gila. Satu lagi, Nabi tak ada dosa. Manusia kan sifat dia dosa. Tapi Nabi tak buat dosa. Awak kena ingat, Nabi tak buat dosa. Betul tak Syah? Nabi kalau buat salah pun tak ada dosa. Ada tak salah yang tak ada dosa? Ada. Siapa boleh bagi contoh kat Ustaz? Salah tapi tak berdosa. Ponteng puasa. Ponteng puasa dosa lah sayang. Habis Makruh Ustaz. Ya, minum Marah air. orang kafir. siapa boleh bagi contoh salah yang tak ada dosa? Tak tahu. Marah orang kafir. 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi awak jawab 3. Betul ke salah? Salah. Tapi tak dosa. Ya. Salah exam. Salah dalam exam. Good. Salah dalam exam. Tak dosa. Salah dalam exam ada dosa. Sebab tu kita tengah belajar. Ya, contoh Ustaz kata Syah esok datang sekolah pakai baju warna biru. Tiba-tiba Syah datang pakai baju warna merah. Okey Ustaz, SK datang Ustaz. Okey. Lepas tu boleh tak Syah dosa tak? Tak. Itu bukan salah yang berdosa. Salah yang berdosa ni adalah salah bila kita apa maksud dosa? Dosa ni maksudnya awak dah tahu dah kata benda tu salah tapi awak buat juga.
For example, Syah tahu dah ambil roti ustaz tu salah. Dia ambil juga, berdosa. Syah, hutang ustaz awak tak buat lagi Syah Ustaz ingat Syah Ustaz ungkit. Tapi kita setakat ni belum balik lagi. Apa? Boleh Aisyah ganti roti tu berapa sen je? Ya, betul. Itu betul. Okey, betul? Okey, seterusnya. Okey, Syah kena ganti Syah Tak ingat. Tak akan ingat sampai ke besar besar Ustaz jumpa tepi jalan pun Ustaz minta lagi Syah. Saya pindah. Okey, anak-anak muda Ustaz. Okey, dah habis. Kita dah belajar habis sifat. Kita dah belajar sifat harus, kita sifat wajib, sifat mustahil. Okey, so akidah kita dah belajar sifat Allah, sifat Rasul. Sekarang ni last topik. Apa tajuk yang kita dah belajar? Apa? Hari kiamat. Pandai. Siapa yang cakap tu? Betul. Oh, last but not least, we learn about belief in the day of judgment. Iaitu hari kiamat. Syah, hari kiamat rukun iman ke rukun Islam? Rukun. Syah, rukun iman. Rukun iman ke rukun Islam? Ayo Ustaz. Garut kepala lagi. Rukun iman. Rukun iman sayang. Rukun iman. Kenapa rukun iman? Kita kena percaya. Sebab kita kena percaya. Rukun Islam kita kena Buat. Awak nak buat macam mana hari kiamat tu Ustaz? Saya baru je lepas buat kiamat Ustaz. Macam mana? Saya baru je lepas buat kiamat. Kan? Kita kena percaya. Kena percaya. Itu namanya adalah rukun iman. Okey. Tak betul ke? Kiamat tu mula-mula asteroid jatuh ke air. Ya. Asteroid jatuh dalam air, kemudian banjir. Asteroid jatuh ke air, lepas tu jadi tsunami. Satu dunia. Mana? Hari kiamat. Allah kata apa pada hari kiamat nanti? Pada hari bintang-bintang akan jatuh, gugur, bintang akan jatuh. Bumi akan pecah. Bumi akan pecah. Semua tu. Itu terjadi pada hari kiamat. Apa yang saya? Mak saya cakap hari kiamat hanya untuk orang jahat. Semua orang Islam akan mati sebelum hari kiamat. Pandai. Good. Betul. Untuk pengetahuan awak, thank you Ulfa. That is the additional information to your friend. Bagus, betul. Betul, itu betul. Anak-anak murid Ustaz, Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada waktu tu, kiamat akan berlaku pada keadaan tak ada siapa dah yang sembah Allah. Maksudnya, pada hari kiamat tu, waktu hari kiamat jadi tu, tak ada siapa dah yang sembah Allah. Orang Islam? Maksudnya orang Islam dah mati dah waktu tu. Maksudnya, waktu hari kiamat tu, dunia ni memang dah teruk dah. Manusia pun dah teruk dah pada waktu tu. Kiamat hanya untuk manusia. Boleh ke survive waktu hari kiamat kita naik guna roket, lepas tu kita duduk je lah kat langit tu. Bukan bumi je akan runtuh, semua planet pun sama. All of the universe, all of the creation yang Allah buat ni akan pecah semuanya. Bayangkan planet bertemu planet, dia berlanggar pecah. Macam mana tu? Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Listen carefully. Apa Ustaz nak bagi tahu kat awak tadi? Okey. Dalam surah Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa maksud dia? Allah akan ni nampak ni. Ini Ustaz dah tulis dekat awak ni. Allah akan kira setiap perkara yang kita buat. Allah will count everything that we do. Setiap benda yang kita buat, Allah akan kira walaupun sekecil-kecil benda. Ingat sampai bila-bila. Sekecil-kecil benda pun Allah akan kira. Faham? Okey, seterusnya.
Lepas okey, macam mana hari kiamat tu, nanti bila sampai hari kiamat tu Allah akan bagi buku amalan kita balik, sama ada buku amalan kita amalan sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau kita dapat dengan tangan kanan, maksudnya kita banyak buat amalan kebaikan. Kalau kita dapat, Kalau dapat tangan kiri, habislah kita. Kemudian Kiri Allah atau akan dari belakang? tunjuk, Allah akan present kat kita apa yang kita dah buat pada waktu dunia. Kemudian kita akan ditimbangkan mana yang lagi banyak, pahala ke dosa. Pahala ke dosa. Kemudian barulah kita akan lalu satu titian, namanya titian sirat, namanya macam jambatan. Itunya proses dia. Okey, itu sahaja yang kita belajar untuk akidah pada tahun lepas. Ustaz, kejap je Ustaz. Memanglah kejap sebab revision je. Okay, so ada lagi groups of people pada hari kiamat manusia akan munafik dengan believers. Good. Jadi kita akan terpecahkan kepada dua kumpulan. The first group is believers, iaitu orang yang percaya. And the second is orang kafir ataupun orang-orang munafik. Kita akan pecahkan kepada dua kumpulan. We hope that we are in the group of believers. Kita tak nak kita duduk dalam group non-believers. Habislah kita. Sebab apa? Setakat yang Ustaz belajar, selagi mana kita beriman kepada Allah, insya-Allah kita akan masuk syurga. Okay, I think that's all from me. Any question? No. So for tomorrow kita akan buat revision pasal ibadah pula. Kita tengok apa tajuk ibadah yang kita dah pernah belajar. Okay. Okay, I think that's Syah. Kita tengok Irfan. Irfan pula, Arfan. Mana Arfan? Where is Arfan? Dia dah balik, dah sampai ke? Okay, Arfan dah sampai rumah nenek. Ui, lawa rambut. Okay. Okay, I think that's all from me. Thank you so much for joining my class. Don't forget, dah keluar dah, sabar. Okay, thank you so much for joining my class. Don't forget that we have class tomorrow. InsyaAllah kita akan buat revision pasal ibadah juga. Before next week we learn something new, let us revise the topic that we learned last year. Okay, I think that's all from me. Thank you so much. Thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye everyone.